Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So hari ni hari Sabtu, so hari Minggu. So hari Minggu kita special tak banyak berlaku perubahan, kita sideways. So nanti tu akan tunjukkan apa yang possibility boleh berlaku dan apa yang kita nak tengok pergerakan chart. Sama ada price tu nak ke bawah ataupun ke atas. So kalau semalam pagi tegap dua expected kita ada satu trailan iaitu di kuartal around 40k. So hari ni untuk anda pukul 7 suku. So nanti anda boleh tengok pukul 8 pagi nanti kat manakah candle itu close. So candle tu adalah kuartal satu petunjuk yang pertama kita untuk menentukan price itu still lagi nak tabir kawasan itu naik ke atas ataupun drop ke bawah. Nanti di chart tu akan terangkan lebih detail. So let's go, kita pergi ke coin market cap dulu. So ini adalah coin market cap untuk pagi ini dalam tempoh 24 hours untuk hari ini. Apa yang bukan untuk tempoh 24 hours untuk hari ini, 24 hours untuk hari Jumaat semalam. So inilah dah hari Sabtu. So kita ada lagi almost dalam 45 minit sebelum candle daily kita close untuk hari Jumaat, untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan untuk satu ataupun 2 hari ni untuk hari Minggu. So inilah coin market cap. Tengok total market cap berada di 1.8 trilion. Tu 8 trilion sama macam malam tadi. Kemudian volume sikit kurang daripada 80 ke 80 something ke 76. Kemudian BTC sedikit increase daripada 41.5 ke 41.9. So meaning ke sedikit kuartal dalam Bitcoin sedikit regain strength lah, regain power dalam dominasi market. So let's go tengok summary untuk kuartal 24 hours. Kita tengok total market daripada daily daripada drop kuartal 4%. Untuk dalam tempoh daily kita hanya drop dalam 2%. So meaning tak kata dia menurun, kemudian dia naik sedikit. Kemudian kata volume juga akan ikutkan semalam kata meningkat 7%, tapi disebabkan dia return balik almost dalam 76. So meaning untuk secara keseluruhan volume kita drop hampir 10%. Dan macam kita tadi, BTC dominant increase sikit daripada 41.6 ke 41.9. So meaning dalam 0.17, hampir 0.2%. So let's go tengok harga semasa. So Bitcoin untuk kari dalam tempoh 24 hours dia drop dalam 1.63%. Ethereum 3.8. Tapi kalau tengokkan harga, daripada malam tadi, Bitcoin 40k, Ethereum daripada 2.8 ataupun 2.9 kita drop lagi 2.7. Kemudian kita tengok lain-lain coin. Untuk BNB 1.35, untuk SRP 2.55% meningkat. Untuk daily agak menarik. Kemudian Cardano 3.10 drop bawah $1. So meaning apa yang kita tengok adalah kejatuhan Bitcoin expected altcoin jatuh lebih teruk daripada Bitcoin. Lepas tu tengok untuk Solana pun daripada 100 lebih dah jadi 90. Avax pun daripada hampir 90 lebih ke 84. Teruna 60-80 lebih ke 80. So ini kejatuhan di Bitcoin efek yang agak teruk di aku kata di altcoin. Okay guys, let's go kita pergi chat untuk tengok apa yang berlaku ni. So untuk hari ni ada yang request pasal aku kata Falcon, buat apa ikut di dalam komen. Ada yang tanya tu pasal Fcoin ni. So nanti tu akan cuba buatkan untuk aku kata di review untuk anda Falcon tu. Ada nanti kita akan pergi first kali kita akan pergi ke BTC USDT. Kemudian kalau tengok Fear Index ni kuartal 30. So expected dalam masa 40 minit lagi untuk tengok daily candle close. So expected bila close saja 40 minit, cukup 40 minit kita akan expected Fear ini berada dalam 25. Expected dalam 25. Expected extreme Fear kita akan berada dalam extreme Fear. So expectation pukul 8 nanti kita akan tengok untuk apa itu Fear Index untuk hari Jumaat ataupun currently punya Fear Index. So let's go kita pergi ke Bitcoin, ke mana ke arah price akan menuju untuk hari ini. Pertama kali kita akan pergi ke daily. So daily semalam kita ada monitor satu trendline iaitu antara 40. So ikutkan kita dah drop bawah 40 dan kita 28. So yang ini untuk yang ini sebenarnya dah pun menjadi major resistance horizontal. So kita akan ubah color. So inilah kata resistance tu, yang kecil-kecil ni kita akan delete dulu. Nanti tu akan draw balik. Sebab apa, Fibonacci dia pun dah berubah. So ini kita akan delete dulu ini. So untuk currently kita monitor kita punya major resistance horizontal di kawasan 42 dan juga di kawasan 30. So secara teori ni bila price itu berada kawasan ni, meaning kita akan expect price akan bermain bawah kawasan itu. Tapi kita still lagi ada lagi kuartal indikator lain. So untuk semalam tu nak tunjukkan adakah potential untuk berlaku inverse and shoulder kita, adakah masih on track kita punya inverse and shoulder, cuma kuartal bentuk dia sedikit berubah.
daripada kuartal condong ni seperti dia menjadi straight je ni. So inverse shadow kita stay lagi kuartal invalid selagi mana daily belum close below ini. So kita tengok macam mana candle close below bawah tu untuk hari ni dalam almost 38 minit lagi untuk trailing tu anda boleh tengok. So sekiranya candle ni close bawah purple ni, expectation boleh drop lagi ke bawah, iaitu dalam kita punya kawasan tu terang malam yang dalam 37 dan 38. So anda boleh tengok review malam tadi, pendek je 15 minit untuk terangkan apa yang possibly berlaku. So untuk pagi ni kita tengok confirmation. So apa lagi yang ada kat sini? So nak buat satu lagi trend line, adakah kita possibility tak drop kawasan ni, hanya sikit saja ada pun melakukan fake out dan melakukan kenaikan. Kita akan buat satu lagi trend line kat atas ni. Kita akan tengok di atas ni atau apa yang ada di sini. Kita tengok satu, kemudian kita tengok back, adakah quarter trend line ni agak quarter di effect. So kita tengok ada dua, kali ni tak banyak, dia 4 breakout sikit, dia naik atas balik. Kemudian kat sini pun tak banyak sangat perubahan. So mini line ini low line ini tak berapa kuat lah, tak berapa kuat untuk kita monitor. So biarkan saja. So expectation boleh berlaku di bawah ini. So bawah ini kita akan expect ada strong sikit lah kuartal support untuk horizontal. So apapun untuk ini kita dah monitor. Yang pertama kita cakap baik saja price to break ni, daily pun dah close. Untuk hari ni close, so kalau daily close lagi bawah ni, mini memang kuat, kita akan expect price to return balik ke kawasan ni. So tu tak risau pun return kawasan ni. Even kalau price to return sedikit bawah pun betul-betul di kawasan 33 ni, kuartal normal, tak masalah. Sebab apa, kita ada possibility untuk berlaku. Macam juga dulu, kita ada possibility untuk double bottom. So actuation hari ni expect akan buat double bottom ataupun W pattern. So W pattern juga adalah reversal pattern yang sama kuat je macam inverse and shoulder. So itu yang cakap tu akan ambil opportunity untuk buy di kawasan ini. Cuma tu tak tunggu di kawasan ini. So maybe so kita buy kawasan ini, tapi jatuh sikit aja, especially given time price tu akan possibility naik balik. So itu yang tu risau adalah candle daily. Candle daily close below kita ni. So kalau kita dapat satu candle daily close below ni, meaning kita akan special price tu akan pergi ke kita punya 30. So apa saja pembelian kita di kawasan atas ni, kita akan hold saja untuk long term. So jika kita invest duit yang kita boleh hold untuk long term, especially untuk kalau circle market ni, kata at least 5 year ke atas lah. So patut duit kita yang boleh invest untuk long term punya. So itulah Bitcoin pergerakannya Zoo Expression untuk hari ni. Lalu kita pergi ke 4 hours untuk lebih detail sikit. So untuk 4 hours untuk trend line ni, kalau kita tengok trend line sama di quarter 1 hour. So trend line ini Expression dah pun breakout dan bahan melakukan retest. So untuk di 4 hours kita dah pun breakout bawah, kemudian now candle naik atas. So seperti yang 4 hours ni kita boleh lagi untuk valid more untuk daily. So kita tengok untuk walaupun ada channel ni, tu sini price tu close body di bawah ni, expected untuk daily memang kita akan drop more ke bawah. So itulah untuk di Bitcoin. Tu kalau mungkin kita tengok juga untuk nak tengok total market. Lama kita tak tengok total market. So total market berada di mana? Total market ikutkan di daily berada di kembali balik berada di bawah channel, ataupun untuk hari ni sekiranya untuk hari ni untuk candle daily sekiranya total market close, so meaning ini candle ni. So candle ni meaning kita expectation akan close bawah ni. So bila close bawah ni, kita expectation price tu akan drop mau bawah. So bila total market drop bawah, samalah dengan kita punya Bitcoin tadi, expectation Bitcoin juga akan drop sedikit lagi ke bawah. So untuk ini adakah perlu be worry? So sama kita akan tengok swing low to swing high. Kita akan ini untuk daily kita kena pergi 4 hours. 4 hours kita akan delete ni low. So swing low to swing high yang ini, kita akan drop itu boleh sampai mana? So drop itu boleh lagi drop sampai kawasan ni sebelum ada berlaku sebarang bounce ke atas. So kita break bawah ni, especially kita boleh berlaku balik melakukan kenaikan dan melakukan kenaikan balik. So beware untuk kawasan ni. So ini adalah masih lagi ada harapan untuk Bitcoin untuk bounce, iaitu dalam 1.7 dan 1.6. So biasa kita dah berada pun di 1.6 dan 1.7. So apa yang menarik ialah kita berada di support, kemudian kita RSI dah berada di bawah, stop RSI pun dah berada di bawah untuk expectation nak melakukan atas. Untuk di daily pun sama, expected around 50, kan kita berada sikit bawah ni. So ni price tu boleh melakukan kenaikan untuk stop RSI return balik ke overbought. So apa yang tengok adalah kita tengok adalah fear and index untuk hari ni. So macam dekat fear and index, kita expectation akan berada extreme fear. So dah berapa lama anda kuat follow tu punya channel, kalau anda perasan bila kita berada di extreme fear,
kemudian kita akan tengok recharge price to expansion boleh jatuh lagi bawah, tapi apa yang berlaku, price hanya jatuh sedikit saja, kemudian price buat rebound balik. So itu ya, kalau anda perasan untuk apa yang berlaku tu, itulah yang boleh berlaku untuk kita currently. Sebab tu cakap betul expected, yes boleh drop boleh dalam 37, 38, even sedikit lower pun kita akan drop balik untuk retest balik bottom ini, iaitu kalau withdraw ini kita bottom ini expected dalam 33, tapi tu tak tunggulah buy 33, tu akan cuba ambil position di kawasan 38. Sebab apa, inilah high possibility untuk return disebabkan Fibonacci daripada swing low twin high 60 dan 70%, tu antara 37 ke 36 adalah dua punya zone buy. Kita drop lagi, tak masalah, kita drop sedikit saja 33, adapun anda tak nak ambil kawasan ni, anda boleh tunggu di kawasan 33. Tapi sebaik saja break sekiranya daily break bawah ni, memang tu takkan buy dah. Tapi juga tu hanya buy kawasan ni, break saja bawah ni pun tu dah tak buy dah. Hopefully dia akan melakukan bounce untuk kita melakukan kenaikan lagi. Tu itulah pergerakan Bitcoin. So apa pun macam cakap tadi, selalunya bila kita berada extreme fear, hopefully untuk hari ni kita berada di extreme fear. Bila kita berada di extreme fear, meaning tak ada lagi push price untuk bawah, meaning tak ada lagi yang berani masuk kuartal long. Bila tak banyak yang masih baru long, banyak masuk short. Tu bila banyak position short, apa yang selalu buat price ataupun rebound untuk stock loss liquidkan short tu. So itulah selalunya. Lepas tu cakap dalam Bitcoin ni, dalam kripto, anda elakkan kuartal trading menggunakan leverage. So leverage ni mana-mana pun tak baik. So bagi kita Muslim pun tak bagus lah. Untuk Muslim memang tak boleh pakai pun. Sebab tu kita hanya buy di spot, iaitu kita buy real asset tu, kita buy Bitcoin tu, masukkan ke dalam wallet kita. So kita kalau ikut leverage ni, anda hanya buy a contract saja, tak ada coin tu anda tak dapat pun. So itu orang kata leverage ni, kata maknanya merosakkan ataupun akan mengganggu pergerakan price. So sebab itulah whale banyak buat price pump. Selagi mana banyak orang kata position, kat situlah dia akan liquidkan. So untuk kali itu yang tu tengokkan. So untuk daily masih lagi kukuh. Untuk daily ni dalam masa 30 minit kita masih lagi kawasan above ni. So boleh lagi price tu bounce kawasan ni. And untuk daily ni mungkin kita akan hanya buat sideway untuk hari ini untuk pergerakan. So apa yang tu nak tengok adalah di 4 hours. Kalau nak tengok lebih menarik, ya kita akan tengok 4 hours ini. So macam mana kena tengok price itu akan start rebound. So kita tengok macam mana price itu test volatile ni, banyak kali test kemudian dia naik. Macam tengok kita tadi tu ada 47, 44 ni. Macam mana price tu test kawasan ni kemudian dah bawah. So now apa yang kita expect berlaku adalah hopefully kita berlaku ialah price itu akan buat, yes, ketika sedikit ada ke bawah ni, hopefully kita akan ada price tu buat stabil balik di kawasan ni untuk hari ni, untuk hari Sabtu dan Ahad untuk 4 hours. Kemudian expansion untuk hari Isnin kita akan ada start balik melakukan rebound ke atas. Untuk price itu test balik 42, kita punya major resistance currently. And hopefully sekiranya daily kita berjaya break atas ni, macam cakap expected kita akan start balik melakukan kenaikan. So itu yang kita boleh tengok. Ataupun apa yang boleh kata lagi adalah price tu boleh buat quarter breakout, retest dan price tu baru drop ke bawah ini. So itulah pergerakan yang boleh juga berlaku. Itu yang nak tengok macam mana pergerakan Bitcoin tu. Apapun bercakap, kita dah ada strategi, iaitu now kita siapa yang dah buy kawasan ni, kita boleh hold saja. Now last position buy lah di kawasan ni. Sekiranya price jatuh bawah, kita biarkan, hopefully kita ada pergerakan double bottom juga. Sekiranya inverse order kita gagal, kata double bottom ataupun double bottom untuk kata sama juga reversal pattern. So kita still lagi breakout kita pada downtrend. Macam cakap tadi, kita seperti boleh berlaku, iaitu apa, untuk yang lebih besar, untuk trend line maknanya, iaitu breakout, retest dan barulah price melakukan kenaikan. So retest ni kat mana? Retest ni ada positif yang berlaku di kawasan 33 atau di 32K. So cakap ini adalah possibility boleh berlaku. Juga aku kata kalau ikutkan pergerakan ni, breakout, retest ataupun lebih pattern, kita tengok W pattern. So still lagi ada hope even price jatuh ke 32, meaning kita fear index pun berada di bawah tu, meaning dah fear index, meaning tak ada lagi yang berani masuk long kat situ, meaning akan ada yang kata akan masuk short. So meaning apa berlaku bila short banyak, kita akan liquidkan ke atas, kita akan start melakukan ke atas. So meaning kita akan gunakan itu sebagai momentum untuk naik atas. Stok RSI pun dah berada di oversold, even di daily sendiri pun berada di kawasan 50 dan expected stok RSI pun dah hampir di kawasan bawah. So ada potentially boleh berlaku. Apapun kita tengok macam mana pergerakan pakai. Apapun kita dah set sini pun strategi, iaitu kita akan buy di kawasan Zul, bukan kita lagi Zul sendiri akan buy di kawasan 37 dan 36 sikit, dalam 1000. Kemudian Zul tengok macam Zul akan hold saja. Kalau naik alhamdulillah, kalau drop lagi pun Zul akan hold expansion
Dia akan tunggu di kawasan, even kalau 32 tu tak buy, tapi sekiranya price tu jatuh dalam 30, kita akan tengok balik data macam mana. Sebenarnya data good buy, sebab apa kita ada good last support kawasan ni. Sekiranya daily break bawah ni, ini memang kita akan menuju ke 26 tanpa retest atau return. Tapi Zul expectkan hopefully dia akan retest dulu sebelum melakukan kenaikan. So kita ada hanya tahun ni je, tahun 22 untuk pergerakan itu berlaku. Sebab apa, selalunya untuk bearish market, untuk kata 3 tahun itu, antara macam cakap tu, test patient tahun 22, 23 dan 24, sebelum 25 kita akan mega buran balik. So dalam tahun 22 ni, ada first year bearish market, kalau ikutkan 4 year, kita akan ada price itu akan datang juga untuk retest untuk buat higher low. So higher low adalah higher high, higher low. Expected higher low kat mana? Expected 60 dan 70 Fibonacci, iaitu swing high to swing low kita akan dapat dalam box, iaitu dalam 55 dan 61. Itulah yang ditunggukan untuk tahun ni, untuk at least lock tu punya portfolio dalam kuartal modal ataupun ambil modal saja. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Hopefully anda faham apa yang terangkan kat sini. So pun kita tunggu daily banyak untuk commission drop lagi bawah tidak. So kini daily ni berjaya close bawah garisan purple yang Zul draw semalam ini. Untuk candle kita akan expect price to drop, tapi Zul special mungkin hari ni kita masih close atas ni. Kemudian untuk kata hari Sabtu ni candle baru, memang kita akan main sideways saja di kawasan ni untuk dua candle. Expected kalau kita berlaku candle hijau, mungkin dua hijau, kemudian expectation yang hari Isnin mungkin katakan baru ada drop, massive drop. So ini kita akan bagi kata double shoulder ataupun kita lagi kat triple shoulder punya candle. So guys, itu hampir terlupa untuk kata review untuk Falcon. So nak Falcon, apakah Falcon? Space Falcon ni ada yang kata tanya tu pasal Falcon ni. So tengok sampai hopefully coin ni betul. Tengok berada di kan tu Fcoin USDT. So kita tengok Fcoin USDT, Fcoin USDT di coin. Alright, so ni ada daily. So ini kata inilah kata kalau ikutkan inilah candle baru. So kita pun chart baru. So meaning expected kalau RSI berada 50, so RSI stock RSI beroverbought. So meaning secara 4 hours especially boleh melakukan bounce balik ke atas. Cuma ini adakah good position untuk buy. So inilah kata projek baru ni kalau anda nak buy juga, anda perlu kaji dia punya fundamental. So berdasarkan informasi expected price tu berada di kawasan last support dan below last support. So meaning Bitcoin pun expected drop lagi, expected drop bawah. Tapi kalau nak invest untuk long term tak ada masalah. Even price dia pun baru murah je. Price dia hanya 0.04 sen. So anda boleh target. Contoh kalau anda nak buy untuk long term, dia akan beli saja 10,000 coin, kemudian biarkan saja dalam wallet dan tengok macam mana untuk long term punya projek ni. So anda kaji punya fundamental. So itu yang tu boleh bagi nasihatkan sekiranya anda nak beli coin yang baru release ni. So guys, rasa itu je untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada kalian. So jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye.